وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والتعليم والتذكر والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memberi lagi taufik kepada kita untuk kita duduk di dalam pada makna majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan barakahnya kepada kita semua insya-Allah. Amin rabbal alamin. Boleh dengar jelas suara Buya ya? Jelas baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita iaitu pada muka surat 81 berkenaan dengan selepas kita menunaikan salat sunat isyraq dan kemudiannya kita sudah solat sunat duha, dan bagi siapa yang buat solat sunat al-istikharah sebelum duha. Maknanya kalau kita lihat pada aturan Al-Imam Al-Ghazali dan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini, iaitu lepas saja bersolat jemaah subuh, kita membaca wirid kita selepas solat kita, sehinggalah kita isikan masa itu dengan wirid kita dan baca Al-Quran sehinggalah masuknya waktu al-isyraq, iaitu irtafa'a syams wa idha'atuha ataupun tulu'u syamsi wa idha'atuha. Isyraq yang membawa maksud naiknya matahari dan menerangi, dan cahayanya menerangi, yang membawa maksud iaitu masuk waktu isyraq, iaitu naiknya matahari. Selepas naiknya matahari sekadar segala, maka sembahyang sunat al-isyraq ataupun dipanggil juga para ulama sebagai awal duha, kemudiannya sembahyang sunat istikharah, dan kemudiannya sembahyang sunat duha. Maka kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menterjemahkan kitab Al-Bidayatul Hidayah, maka selepas saja sunat duha, maka sekiranya di situ ada waktu yang terluang, dan memang pasti sudah terluang, maka diisikanlah dengan 4 perkara. Maka disebutkan perkara yang pertama yang semalam kita baca sedikit, iaitu hendaklah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid darain amin, qala, perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu, wahia al-afdal, maka itulah yang paling afdal. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang memberi manfaat pada agama. Dan jangan engkau masyghul dengan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama itu. Seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain, seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Buya dah terangkan semalam, bila disebut yang pertama ini,
kena tahu poin yang pertama, iaitu ilmu yang bermanfaat. Isi dengan ilmu yang bermanfaat. Apabila disebutkan ilmu yang bermanfaat, membawa maksud ada mafhum mukhalafahnya, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita kena faham, molek dulu ilmu yang bermanfaat itu apa. Seterusnya yang kedua disebutkan tentang ilmu yang tak bermanfaat, iaitu seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu fardu ain. Kalau lihat di sini, bukan total kita nak letak bukan tidak bermanfaat, tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, iaitu ilmu yang bermanfaat pertama sekali, iaitu ilmu fardu ain. Bahawa bila sebut maksud fardu ain, ilmu yang ta'ayyan al-fard li kulli ahadin minal muslimin. Itu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Iaitu fardu ain yang membawa maksud yang tertentu kefarduannya pada setiap individu muslim yang sudah akil dan baligh. Ini nak kena faham bila kita sebut fardu ain. Manakala fardu yang satu lagi, iaitu yang dipanggil fardu kifayah, maka fardu kifayah yang membawa maksud apabila bangun beberapa jemaah melakukannya, maka gugurlah kewajipan pada yang lain. Walaupun bagaimanapun kita tak kata fardu kifayah itu ilmu yang tak bermanfaat, tetapi lebih kepada membawa maksud kepada setiap individu itu. Kalau dia fardu ainnya masih tak jelas, masih dia tidak faham, maka ketika itu kalau disibukkan diri dia dengan fardu kifayah dan tidak menghiraukan fardu ain, maka ilmu fardu kifayah itu tidak bermanfaat bagi dia untuk agama. Boleh faham tak? Zat ilmu itu, bagaimana para ulama mengatakan, ilmu yang ada dua jenis. Satu ilmu yang mahmud, satu ilmu yang mazmum. Ilmu yang mahmud, ilmu yang terpuji, disebut para ulama di situ ilmu apa dia? Fardu ain wa fardu kifayah. Bila dia sebut ilmu fardu ain dan fardu kifayah, bila sebut fardu kifayah, ditambah dekat situ sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah, ataupun fardu kifayah yang membawa maksud yang meniatkan di dalamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membantu agama Allah, barulah dikira ilmu yang bermanfaat. Maka bila sebut fardu kifayah ni banyak. Macam ilmu kedoktoran, ilmu matematik. Sebab kalau seluruh umat Islam tak belajar langsung, maka bahaya, berdosa pada semua. Sebab ilmu itu perlu untuk kita menentang musuh Islam. Tapi kalau ada sebahagian jemaah sudah mengambilnya, maka ketika itu gugurlah pada yang lain. Ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, ilmu-ilmu yang lain, ilmu dalam agama pun ada juga, iaitu ilmu khilafiyah, berbahas tentang mazhab dan sebagainya. Maka tidak perlu buat masa ini. Yang paling penting ilmu fardu ain. Bila sebut ilmu fardu ain secara umumnya yang terfardu kepada seseorang itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan fardu ain 3 ilmu yang fardu. Iaitu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang membawa maksud fiqh yang mana? Fiqh yang tertentu pada diri kita. Sebagaimana disebut oleh Imam Az-Zarnuji, ilmul fard huwal ilmul hal. Ilmu yang fardu itu ilmu semasa. Maka ilmu fiqh, hukum-hukum fiqh yang tertentu pada kita, contohnya macam mana? Apabila seorang itu semayang, kita semua wajib semayang, wajib belajar tentang fardu ain. Apabila seseorang itu, contoh kalau tengok haji, maka ilmu tentang haji itu tertentu kepada orang yang nak pergi haji.
Maka yang nak pergi haji, keadaan situ membuatkan dia nak pergi haji, membolehkan dia pergi haji, wajib dia menuntut ilmu. Bagi orang yang tidak mampu, tidak wajib dia lagi untuk menuntut ilmu tentang haji. Itu contoh. Tetapi secara rawaknya ilmu fiqh itu termasuklah ilmu yang fardu, yang wajib, yang tertentu kepada kita. Ilmu-ilmu hukum hakam yang tertentu pada kita. Dalam bab muamalat, orang-orang yang membuat pertanian wajib menuntut ilmu muamalat tentang pertanian. Yang melakukan perniagaan wajib dia mempelajari ilmu tentang perniagaan dia, muamalat dia. Yang menjadi kontraktor wajib dia. Kerana apa? Ilmu hal. Itu ilmu yang semasa yang tertentu padanya kerana dia menghadapi keadaan. Bagi yang tak berniaga, tak wajib bagi dia belajar. Maka tumpukan yang tertentu pada dia. Itu nak kena faham. Itu ilmu fardu. Ilmu fardu. Maka fardu ain dan fardu kifayah, kalau ada sebahagian yang sudah melakukan, tidak tertentu pada seseorang, tapi satu kumpulan yang telah buat, cukup kepada yang lain. Itu nak kena faham oleh. Okey. Baik. Bila kita tengok waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama, maka disebutkan di sini yang keduanya oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbadi. Pertama, belajar ilmu. Ilmu yang macam mana? Kalau selepas duha tu isi masa dengan menuntut ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu bagaimana? Maka yang mudahnya kata Syekh Abdul Samad yang diterjemahkan kata Imam Al-Ghazali, fokus kepada ilmu fardu ain. Dan yang keempatnya disebut di sini, dan jangan sibukkan dengan ilmu-ilmu yang kebanyakannya manusia duk cari sekarang ni. Bila duk cari, biasanya bila ilmu dia tak terarah kepada yang fardu ain, biasanya mereka mengambilnya ilmu kepada guru yang tiada mengambil ilmu kepada guru. Yang baik lagi mursyid. Dia beritahu, bukan bab zikir aja kita nak cari syekh mursyid. Bab menuntut ilmu ni lebih-lebih lagi kena cari guru yang baik dan mursyid. Bila sebut mursyid ini yang membimbing, yang memang dia itu Allah permudahkan dia berdasarkan guru-gurunya yang memberi ijazah, yang mana boleh membimbing dan boleh mengguide seseorang itu ke arah mengamalkan agama Allah. Maka guru yang begini, dia tidak akan mengikut nafsu dia. Dia akan tahu. Dia tahu apa yang nak diajar pada murid dia dan perlu kepada murid. Kerana itu ilmu nak kena faham. Guru-guru yang baik lagi mursyid, dia nak mengajar anak-anak murid dia apakah keperluan anak-anak murid. Tapi kalau guru yang tidak baik, dia nak menunjuk pada anak murid dia bahawa dia itu banyak ilmu. Makasih nak bercakap semua jenis ilmu nak tunjuk. Akhirnya dia bukan kisah sangat pada anak murid dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu nak kena faham balik. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan kita mendapat pembimbing yang baik lagi mursyid. Kalau sekarang ini sudah kita berguru, mudah-mudahan guru kita itu yang baik lagi mursyid. Sebab benda-benda macam tu kita hanya menghukum pada zahir. Nahnu nahkum ala zawahir wallahu yatawallas syara'ir. Kita hukum pada zahir, Allah lah yang menentukan yang batin. Dan itu banyak berdoa pada Allah, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Okey, setakat ni boleh faham? Dengar suara Buya Dengar Buya. Okay, takut tak dengar. Kalau takut tak dengar, tengok muka aja. Okey, baik. Faham dah tu yang perenggan yang pertama yang sebut semalam. Baik. Kemudiannya diteruskan lagi kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tengok perenggan yang seterusnya, dan kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Samad menyatakan bahawa Imam Al-Ghazali berkata ilmu yang memberi manfaat. Di sini poin dia apa dia? Imam Ghazali nak menerangkan tentang ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, iaitu apa? Iaitu, ni kena ingat molek dalam kepala kita. Ilmu yang bermanfaat itu apa dia? Ilmu barang yang menambah, iaitu barang yang menambah, ini yang pertama. Barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Bila kita menuntut ilmu, kita nak yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ilmu tu menambahkan takut pada Allah. Kerana itu, boleh ingat kata-kata Al-Imam Ahmad. Maka bila ditanyakan seseorang kepada Imam Ahmad, dia bertanyakan kepada Imam Ahmad tentang seorang ulama, iaitu ulama yang dipanggil Ma'ruf Al-Karhi. Dulu Buya masa maulid, Buya pernah sebut ulama Ma'ruf Al-Karhi. Tak silap Buya, Imam Ma'ruf Al-Karhi ni bermazhab Hanafi. Imam Ahmad ini dia ada mazhab dia sendiri. Tiba-tiba dia tanya, tengok adab Imam Ahmad. Padahal tu mazhab lain. Dia tanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apa pandangan kau kepada Ma'ruf Al-Karhi? Ulama dipanggil seorang alim yang dipanggil nama dia Ma'ruf Al-Karhi. Dia ada ilmu tak? Dia seorang yang berilmu atau bukan? Tiba-tiba Imam Ahmad dia cukup hormat ulama. Walaupun dia ada pandangan dia, tapi dia cukup hormat ulama. Dan dia bukan mujamalah, dia nak beritahu hakikat sebenar siapa dia Ma'ruf Al-Karhi. Maka Imam Ahmad cakap apa? Imam Ahmad cakap, qad a'tahu Allah aslul ilm. Qad a'tahu Allah aslul ilm. Imam Ahmad kata apa pada anak murid dia tu? Pasal Ma'ruf Al-Karhi, seorang alim dalam mazhab Hanafi. Maka disebutkan, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada dia ilmu yang asal. Dia tu antara ulama yang dapat asal ilmu. Maknanya asas ilmu yang paling tinggi. Tonggak ilmu. Dia dapat orang panggil aslul ilm, maknanya asal usul maksud pada ilmu. Maknanya nak beritahu hebatnya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Anak murid dia tanya, apa dia? Ilmu ni maksudnya, maksud dia apa? Asal dia apa? Asas dia? Maka disebutkan Imam Ahmad, khasyatullah. Takut pada Allah. Takut kepada Allah. Imam Ahmad nak beritahu bahawa itu ilmu yang sangat penting. Isi ilmu yang paling penting, hasil ilmu yang paling penting, bila orang menuntut ilmu, bertambah rasa takut dia kepada Allah. Dia faham? Apa bila kita sebut, Buya nak bahas sikit tentang takut pada Allah. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28. Allah berfirman, kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya terbatas orang-orang yang takut pada Allah itu adalah di kalangan para ulama. Bila disebut para ulama di sini, sebahagian ulama menafsirkan bila sebut ulama iaitu ahlul ilmi, termasuk di situ ulama di situ al-alim wal muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan antum termasuk di kalangannya insya-Allah. Amin. Al-alim wal muta'allim.
Kemudian ulama menafsirkan innama yakhafani, maksud innama yakhshallaha min ibadihi ulama, ay innama yakhafani min ibadi man arafa jalali wa kibriyai wa 'azami. Kata mufassir, maksud ayat ini yang membawa maksud sesungguhnya terbatas di kalangan orang-orang yang takut kepadaku adalah di kalangan para ulama. Maksud takut di situ takut apa? Disyarahkan dengan menyebutkan inna ma yakhafani, ahli ilmu ini, para ulama ini, dia takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah itu siapa? Sebahagian mufassir mengatakan man arafa, iaitu orang alim dan orang ta'alim yang macam mana? Man arafa, sesiapa yang mengetahui, man arafa jalali wa kibriyai, sesiapa yang tahu atau kenal jalali, iaitu jalali kebesaranku, wa kibriyai kemuliaanku, wa azamati dan kemuliaanku. Maksudnya di situ sebenarnya makna hampir sama semua, iaitu yang kenal Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, kebesarannya dan kibriyai. Ya, bila sebut kibriya ini membawa maksud kalau kita terima kebesarannya, tapi kibriya ini membawa kepada nama Allah yang dipanggil Al-Mutakabbir, yang mempunyai hak membesarkan zatnya, yang mempunyai hak menunjukkan zatnya tu hebat. Kita tak ada hak tu. Kalau kita nak tunjuk kita hebat, kita sudah berdosa. Sebab itu pakaian Allah Subhanahu. Itu sifatnya Allah. Maka orang yang kenal itu akan membawa rasa takut dia kepada Allah. Takut membawa maksud takut melakukan maksiat. Takut ingkar. Dan dulu pernah Buya syarahkan pada marhalah dan maqam takut, dia akan sampai kepada tahap iaitu takut yang membawa, yang menguasai takut itu bukan gentar, tetapi yang menguasai takut itu malu dan segan pada Allah. Segan, rasa malu kepada Allah. Kenapa? Kerana rasa tak sedar diri. Allah dah bagi macam-macam. Allah dah bagi itu dan ini. Tapi kita tak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rasa malu. Kita takut Allah benci. Yang membawa maksud orang takut Allah benci kita ni, maknanya tak mau. Kita nak Allah sayang kita. Boleh faham tak? Jadi jangan samakan takut itu dengan takut hantu, takut binatang buas. Takut dengan kebesaran Allah. Dan yang membawa, akhirnya membawa kepada takut itu, bukan takut gentar macam kita takut orang pukul kita. Tapi takut tidak disukai. Takut tidak disayangi. Yang membawa kepada maksud, kalau pada diri kita rasa malu kepada Allah yang sangat-sangat. Boleh faham tak? Boleh? Baik. Itu yang menambah rasa takut pada Allah. Dia datangkan kata-kata para ulama yang menerangkan tentang ilmu. Dia disebutkan kana al-Imam Ahmad yaqul, dalam kata-kata yang lain Imam Ahmad kata apa dia? Aslul ilmi khasyatullah. Asal kepada sesuatu ilmu itu adalah takut pada Allah. Itu yang Buya dah terangkan awal sikit tadi, yang Buya teringat tu. Asal yang kenapa Imam Ahmad begitu? Kerana bila ditanyakan, maka Imam Ahmad kata asal kepada ilmu itu adalah takut pada Allah. Imam Ibnu Katsir disebut apa dia? Laisal ilm birriwayah wa innamal ilmi al-khashyah. Bukan Imam Ibn Katsir, tapi sebahagian besar ulama salaf
Kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Kebanyakan daripada mereka mengatakan apa dia? Iaitu ilmu, sesuatu ilmu itu bukan orang itu dikenali ilmu dengan meriwayat hanya. Kalau kita nak tahu orang berilmu, contohnya kita dengar orang meriwayatkan, contoh riwayat yang banyak. Hafal itu, hafal ini. Bila bercakap, pompa. Kita tak boleh kata lagi itu orang yang benar-benar berilmu. Tak boleh. Dia ada ilmu. Tetapi kita tak boleh jadikan itu guide nak mengatakan dia itu alim. Ini ulama-ulama salaf menyebut. Kalau kita buka YouTube, kita tengok sebagainya dia sebut hadis itu, hadis sahih, hadis itu, hadis ni, hadis bagus kan? Bagus. Itu ucap tahniah kerana menghafal banyak hadis. Tetapi bolehkah kita nak letakkan satu tanda, inilah orang alim yang mesti aku ikut? Ya, belum lagi. Sebab ulama-ulama salaf mengatakan al-ilmu laysa bir-riwayah wa innama bil-khasyah. Seorang itu menjadi tanda orang alim yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh Rasulullah, iaitu orang yang bukan dilihat kepada periwayatannya, tapi dilihat kepada perasaan takutnya kepada Allah. Adakah dia semakin takut kepada Allah? Tingkah lakunya, adakah tingkah laku orang yang takut kepada Allah? Muamalatnya, adakah orang muamalatnya yang takut pada Allah? Berhati-hatinya dia dalam mencari rezeki dan mengeluarkan rezeki itu, dalam memberi makan dan memakan. Adakah tingkah laku mereka dalam perkara tersebut menunjukkan mereka takut kepada Allah? Di situlah. Kan itu, kadang benda itu kita tak berapa perasan, subjektif. Maka kan itu Buya pesan, selalu berdoa, Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ataupun doa bahasa Melayu, ya Allah, mana-mana aku pergi, ya Allah, bila aku menuntut ilmu, kau berikanlah aku guru yang baik, ya Allah, guru yang takut pada kau, ya Allah. Sebab aku yakin bila guru aku itu takut kepadamu, ya Allah, maka aku juga akan jadi takut padamu juga, ya Allah. Minta doa pada Allah itu. InsyaAllah Allah akan bimbing kita di mana pun kita pergi. InsyaAllah. Kadang kita tercampak kat mana-mana, ataupun berpindah duduk Australia, pindah duduk mana-mana, ada je ulama di situ. Tuhan Allah berikan, kena minta. Kerana itu bila kita sebut takut kepada Allah, itu yang Buya sebutkan tadi, iaitu maksudnya apa? Mengenal Allah, mengenal kebesarannya, mengenal haknya yang boleh membesarkan zatnya, mengenal kemuliaan dan ketinggian yang membawa akhirnya dia takut kepada Allah. Maka kerana itu nak kena faham oleh. Nah, itu yang pertama. Banyak ni kalau nak syarah pasal takut ni. Tapi kita kena minta lah. Kita minta pada Allah. Banyak doa. Kalau kudrat kita ni, kita nak dapat benda tu, nak dapat sifat tu, nak dapat tu, nak jadi tok wali, susah. Kena faham, wali ini pemberian Allah, bukan disuruh cari. Maknanya aku nak jadi tok wali, macam mana aku nak jadi tok wali? Ya, dia itu orang panggil minhah, pemberian. Tapi Allah beri kepada siapa? Orang-orang yang boleh menjadi wali Allah. Iaitu yang pertama, orang yang menuntut ilmu. Satu. Yang keduanya, orang-orang yang macam mana? Orang yang jujur kepada Allah, telus kepada Allah, sedar diri dia hamba Allah. Kemudiannya orang-orang yang macam mana? Orang-orang yang zuhud hatinya, yang membawa maksud hanya mengharapkan kepada Allah dan tidak mengharapkan pada makhluk. Kalau harapan kepada makhluk itu sekadar harapan muamalat yang zahir, tetapi hakikat hati dia bergantungannya kepada Allah.
Boleh faham tak? Dengan wasilahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama rabbani. Kan itu kena faham. Kadang kita pun kadang tak jelas. Kan itu Imam Syafi'i bila ditanyakan siapa waliullah, maka Imam Syafi'i mengatakan iaitu jika para ulama itu bukan wali Allah, bukan kekasih-kekasih Allah, siapa lagi? Yang dimaksudkan Imam Syafi'i ulama-ulama yang disebutkan tadi, iaitu ulama-ulama yang rabbani, yang menuntut ilmu dan bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu itu, kalau dia masih tak rasa takut, tapi sekurang-kurangnya dia dah ada pada diri dia satu alat untuk mengasah diri dia agar takut. Ya, baik. Itu yang pertama. Ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, iaitu disebutkan barang yang menambah ketakutanmu, iaitu takutmu akan Allah Ta'ala. Teruskan lagi, dan yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Itu yang kedua. Ini contoh-contoh. Contoh yang paling penting. Sebab kita bila menuntut ilmu ni, Imam Ghazali ni fokus kepada diri kita. Sebab first kali bila kita menuntut ilmu, yang kita nak perbetulkan diri kita. Betul tidak? Kadang itu nak kena faham. Kadang orang keliru kat situ. Sekarang ni Imam Ghazali dan Syekh Abdul Samad menegakkan tentang bidayatul hidayah dalam pembetulan diri kita. Jangan nak berdebat pula, apa ni? Banyak lagi ilmu manfaat. Ilmu kita nak berjuang agama kita. Kita nak kena bantu umat Islam habis. Ilmu-ilmu itu tak manfaat. Jangan macam tu. Jangan. Orang panggil tak ada adab gitu. Kita bila tak mengaji buku ni, kita nak condemn aja kita orang. Tapi kita kena faham itu orang panggil penting sanad. Akhirnya kita faham penulis tu tujuan dia tulis untuk apa. Mungkin yang kita baca tu dalam kitab lain pula. Tapi adakah mesti benda tu bertentangan? Ideologi penulis kitab, dia bukan yang mengecilkan yang lain, tetapi dia sekarang ini memfokuskan pada tarbiyah diri yang merupakan asas apabila kita menuntut ilmu. Diri kita lah yang kita nak perbetulkan. Betul tidak? Maka fokusnya pada itu. Kalau setiap individu membetulkan diri dia, maka insya-Allah orang yang sekelilingnya juga akan terpandu dan terpimpin. Bila dia ada niat membetulkan dan usaha. Dan itu kena faham. Yang kedua ni disebutkan, iaitu ilmu yang bermanfaat itu yang menambah lagi penglihatan hatimu dengan aib diri. Bila dia semakin belajar, dia semakin nampak aib diri dia. Kelemahan dia, kekurangan dia. Antum sepanjang belajar, antum nampak orang lemah ke antum nampak diri antum yang betul tidak? Kita nampak diri kita pula. Nah, kena pula dapat guru asyik bedal kita pula. Asyik dedahkan aib diri kita. Lagi stres kita dah. Dah tak stres patutnya. Syukur. Sebab ada setengah guru yang dia berlapik-lapik sangat, akhirnya dia tak dapat. Dapat jumpa guru yang stepek. Stepek. Ni. Perangai kau ni. Ambil. Jangan marah guru tu. Oh, ni aib aku selama ni. Aku tak berasa. Aku ingat aku bagus dah. Rupanya ya Allah, banyaknya kurang. Dah. Macam tu lah. Itu bagi orang yang boleh terima lah. Tapi kalau hakikat dakwah, bila ni, maknanya pandang daripada sudut, kalau tak mampu, carilah orang-orang yang lebih sesuai dengan kita. Yang penting kita tu jelas aib kita. Alhamdulillah kita duk ngaji, yang kita duk nampak aib. Dengar khutbah Jumaat, asyik nampak aib pengkhutbah Jumaat. Bukannya nampak apa yang dia cakap nak berbetulkan diri kita. Kecuali kalau ada kesilapan-kesilapan hukum akam. Ada pula orang alim di situ.
Memang kerja orang alim ni bukan cari kesalahan. Tetapi bila nampak kesalahan, maka dia kena perbetulkan. Tak macam Syekh Nuruddin, bila dia semayang, habis semayang dia jumpa Tok Imam. Banyaklah kena tegur. Kerana itu adab kita bila semayang, bila ada seorang ulama datang ke masjid, biar dia jadi imam. Jangan cik pasal. Dan dia memang layak. Biar dia jadi imam. Mungkin dia tolak tawaduknya dia. Tapi suruh dia. Kurang-kurangnya, dia lebih mengetahui setiap halus dan detailnya yang fardu dan yang sunat dan hukum. Okey, baik. Makin nampak aib diri dia. Sebab bila orang tu, ni jalan yang paling asas. Bila orang kenal diri dia, kekurangan yang ada pada dirinya dan kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, maka setelah dia kenal diri dia, dia tahu diri dia siapa, dia sedar diri dia siapa, dekat situ akan terbuka pintu dia mengenal pencipta dia. Dia akan kenal Allah SWT. Tapi kalau kita tak nampak aib diri kita, kita tak nampak diri kita susah. Susah. Kita duduk sekejap, pejam mata atas sejadah. Cakap sikit dengan diri. Ya Allah, aku hamba Engkau, Ya Allah, yang Kau cipta ke atas muka bumi ini melalui kedua ibu bapa. Nama aku Fadil, Ya Allah. Di manakah Kau letak aku di akhir nanti, Ya Allah? Aku hamba-Mu yang kurang. Aku hamba-Mu yang banyak kekurangan, keaiban. Tengok diri kita. Ya Allah, aku mohon padamu, letakkanlah aku, Ya Allah, di syurga-Mu, Ya Allah, bersama kekasihku dan kekasih-Mu, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cakap. Cuba bercakap dengan, kalau Buya, cakap dengan Fadil. Kita, bukan cakap sorang-sorang, jangan over pula ke depan tuan guru, kan dah jadi orang gila pula. Jangan kan jalan-jalan kat kedai kopi kan? Assalamualaikum. Nampak Fadil tak Fadil? Ni kadang orang tak ada guru dia jadi tak betul. Nampak Fadil tak? Fadil? Siapa tu Saya lah. Tak betul ni gila. Bukan tak betul, saya dalam hakikat. Betul dia dalam hakikat, tapi hakikat tanpa guru. Jadi tak betul dia. Jadi tu yang pening tu. Kadang-kadang bila over, dah terlampau takut, dia nampak tiang, dia pergi kat tiang. Bila pergi kat tiang tu, Assalamualaikum. Nama dia contohnya Manak. Ini tak boleh lah buku nama Fadil. Contoh pergi kat tiang. Manak, apa khabar kau? Tiba kawan jiran dia datang. Manak, kau cakap dengan siapa? Aku cakap dengan Manak lah. Manak ni, si tiang ni Manak lah. Dia nak cakap diri dia tau. Dia nak cakap aibnya diri dia. Tunggulnya dia. Lemahnya dia. Jadi dia letak nama dia kat tiang. Tak ada guide guru. Akhirnya dah tak betul dia. Tak tentu arah dia. Dia cakap berhakikat. Dia nak beritahu sebenarnya tiang ni lah yang patutnya. Manak, bukan aku. Manak tiang ni. Aku, manusia sepatutnya bukan Manak. Tiang ni Manak. Sebab Manak ni jenis tak bersyukur. Manak ni jenis tak dengar kata. Jadi kalau siapa nak jumpa Manak, cakap dengan tiang ni. Inilah sebenarnya Manak, bukan yang ni. Sebab manusia sepatutnya yang kalau Manak tu manusia, dia akan kenal Allah. Dia akan banyak berzikir pada Allah. Dia akan ikut perintah Allah. Hakikat dia tu. Tapi bila tak ada guru dah cakap seorang ni. Cuma kita jangan pandang hina lah kan. Itu penting guru. Tenang-tenang. Slow-slow. Kan jangan lepas ni pula kan. Tiba-tiba nampak ada mencangkungkan. Kami dicangkung dengan ayam. Hai Manap. Akulah ayam. Kaulah Manap. Akulah ayam. Akulah ayam. Kau midi. Ada macam tu. Dah tak betul pula. Dah kau kata lah. Kesiannya lah pula. Dia orang hakikat ni sebenarnya dia sibuk dengan diri dia. Dia dah sibuk dengan, dia dah tak peduli orang lain. Tapi bila tak ada guide guru, jadi masalah nanti muamalat dia pada manusia.
Kerana itu kena hati-hati. Sebenarnya dia bila bercakap tu, dia bercakap hal dia sebenarnya. Boleh faham tak? Kita pun kata dia tak betul. Ada juga yang bercakap bukan main lagi, tapi tak betul juga. Contohnya kena tangkap merompak. Ustaz, saya ni bukanlah tak ada ilmu langsung. Tapi Ustaz kena faham, bukan saya yang sebenarnya merompak. Pula. Hakikatnya, Allah dah tulis saya merompak. Ustaz nak lawan takdir Tuhan? Wah. Ini bukan hakikat ni, hakukut. Tak. Jadi nak kena faham. Baik. Balik pada apa yang kita sebutkan tadi. Iaitu, mestilah kau nampak aib diri pada diri dengan aib dirimu. InsyaAllah. Bukan mendedahkan aib kita kepada orang, tetapi kita nampak aib kita. Dan itu kita sendiri lebih tahu diri kita bagaimana. Dan itu Buya selalu pernah cakap kan. Bila Buya cakap, Buya kata, tanya diri kamu, jangan beritahu orang. Sebab bila beritahu orang, syaitan datang ketika. Bila beritahu orang, dia akan cover. Kadang-kadang sampai nak beritahu aib pun, dia adjust juga cerita tu. Sehingga tak nampak sebenarnya dia tu ada aib. Boleh faham tak maksud Buya? Ada yang, Ustaz, saya nak tanya ni kawan saya suruh tanya. Nampak? Dia akan cover juga. Jadi susahlah. Dia tak keluar, tak buka. Mungkin dia kata, saya tak nak buka aib saya, Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah jumpa guru yang betul-betul nak mentarbiah kita, beritahu terus terang. Sebab kadang-kadang bila kita cerita tentang orang, kalau kita letak contoh orang, maka guru kadang-kadang bercakap ni dia ada nazrah. Nazrah ni orang panggil pandangan mata. Bila dia pandang orang yang bermasalah tu, bukan pandangan kosong, tapi pandangan doa, nazrah. Tapi kalau cerita orang, bukan kita, dia dah tak fokus pada kita dah. Dia fokus pada orang lain yang kita dah bubuh nama. Itu jadi masalah tu. Ataupun dia mengaku diri dia, tapi cover. Macam-macam. Sebenarnya saya tadi, akhirnya dia nak beritahu aib dia, tapi dalam masa yang sama dia bedal orang sekeliling dia. Nampak tak? Dia jadi akhirnya tak pure. Itu pasal Buya suruh cakap first kali, jawab dalam diri kita. Pure. Jujur. Lemahnya. Lepas tu bila kita menuntut ilmu, cuba ubah. Sehinggalah kalau berat sangat payah, barulah kita jumpa guru untuk tarbiyah kita. Tak semestinya nak kena beritahu. Tapi cuba dulu. Kita menuntut ilmu ni, antum dah belajar kan? Kadang-kadang ada yang pernah bertanya anak-anak murid Buya, antum lah. Maknanya kadang-kadang ada yang jumpa, yang kadang rapat dengan Buya datang. Buya, saya begini. Buya jawab apa? Kamu dah mengaji kan? Buat. Buya cakap apa? Dah buat belum? Dia buat juga tu. Berapa kali? Buya jegi biji mata macam tu, apa dia? Berapa kali dah buat? Usahalah, dah belajar. Kenapa asyik nak tanya je? Nampak tak? Baik. Itu menambah. Dia nampak aib dia. Penglihatan hatimu. Sebab aib diri kita ni bukan boleh dilihat kepada mata. Tetapi disebut dengan apa? Penglihatan hatimu. Ini orang panggil al-basirah. Ataupun dalam Quran orang panggil apa ni? Ini ahli-ahli apa? Dulu Buya ada sebut kan dalam Quran. Yang biasa ada sebut 4. Kita kalau menuntut ilmu ni, kalau boleh dapat 4 ni, gabungkan 4 ni, insya-Allah. Iaitu apa dia? Ulul ilmi, ulul albab. Lagi apa? Ulun nuha. Lagi apa yang keempat? Ulul absar. Bila sebut ulul absar, iaitu apa maksudnya? Zawir ru'yah wal idrak, yang mempunyai penglihatan, pandangan, iaitu yang dipanggil terbukanya mata hatinya, dan idrak, dan mendapati, iaitu memahami, dapat dia benda. Sebab ulul absar ni dia akan nampak rahsia di balik sesuatu. Biasanya akan nampak kepada sesuatu yang tersirat. Bagus kalau kita bagi nama-nama anak-anak kita macam tu. Tapi kalau nama je tak cukup, tarbiyah dia jadi betul-betul. Tak mustahil nama baik-baik tapi jadi hantu juga. Tak mau lagi. Okey. Bila kita sebut ulul absar,
Makna zawi ru'yah wal idrak. Karena itu Imam Syekh Abdul Samad menerangkan, Imam Ghazali mengatakan apa dia? Dengan penglihatan hati, mata. Ulang kaji balik. Apa dia? Bila sebut ulul ilmi apa dia? Iaitu orang-orang yang mempunyai pegangan yang tetap dan mantap. Dia tetap. Kita nampak keteguhan hati kepada apa yang dia pegang. Tapi yang benar lah. Yakin dia dalam amalan. Yakin dia dalam apa yang dia amalkan dan dia berlaku. Ini orang panggil ulul ilm. Tapi yakin tu bukan sebab membuta tuli. Atau yakin itu bukan dengan sebab mengikut-ngikut tanpa faham. Tapi ulul ilmi ni membawa maksud dia yakin berdasarkan ilmu yang benar. Itu ulul ilmi. Kalau ulul albab apa dia? Dia ada terangkan dulu kan? Tak payahlah Buya tanya. Confirm dah lupa. Kena buka kitab tengok balik dah. Allah. Jangan bagi alasan ni. Saya ni bukan apa Ustaz. Tua dah. Tu yang tak berapa ingat. Dah jangan bohong. Kau tak baca. Kau tak ulang. Tekak kepala kau kan. Itu bahasa garang lah. Bahasa Melaka. Tekak. Tahu tekak? Tekak? Nah, tekak. Orang Jawa panggil apa? Sekeh orang panggil. Guru ni, tok guru kat Melaka ni, kalau dulu-dulu punya kisah macam Muallim Haji Wahid, bila dia ketuk tu, bukan dia ketuk merendahkan, tapi dia nak ketuk tu dengan niat mudah-mudahan otak dia tu terbuka otak dia. Dapat ilmu dia. Kita kena faham. Ulama dulu kalau ketuk anak murid pakai tongkat, bukan niat merendahkan anak murid, ada niat yang baik. Dia tafaul dengan tongkat dia. Dia tafaul dengan perbuatan dia. Okey, baik. Ulul albab. Apa maksud ulul albab? Dia ada sebut ashabul ittijahul fikri alladhi yab'athu fil asya'i ataupun fil asbabi wal muqaddimati wal usul. Ulul albab ni orang-orang yang berilmu, yang mendapat ulul albab ini, orang-orang yang dia nampak tau. Dia nampak permulaan. Dia membahaskan sesuatu yang dia nampak setiap permulaan, setiap sebab dia, setiap sesuatu yang menjadi punca dorongan. Boleh faham tak? Dia nampak permulaan sesuatu. Orang-orang yang berilmu, insya-Allah kita semua dapat benda ni. Iaitu bila dia belajar, dia nampak permulaan. Kalau bagi diri dia, dia nampak dia nak mula yang mana. Dia nampak dah apa benda yang pertama aku nak kena betulkan. Apa yang aku nak perlu buat. Dia faham tak ni? Ulul albab. Ataupun bila dia menuntut ilmu, dia nampak permulaan dia. Tapi tak cukuplah setakat tu. Maka dia kena ada ulun nuha. Usaha, insya-Allah. Biasanya orang kalau dalam proses mengaji ni, dia akan dapat ni. Empat-empat ni. Tapi tak sempurna lagi lah. Semuanya kena diusahakan. Ulun nuha pula apa dia? Berbeza dengan ulul albab tadi. Bukan berbeza. Kalau ulul albab tu, dia nampak benda-benda yang permulaan dia, yang menjadi asbab dia. Maknanya ulul albab ni biasanya orang yang memang kenal Allah. Sebab Allah permula kepada setiap sesuatu. Bila dia nampak diri dia pula, dia tahu macam mana dia nak mulakan sesuatu atas bimbingan Allah. Melalui Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dan para ulama. Tapi ulun nuha pula iaitu apa? Yang nampak kepada natijah dia. Dia tak sebutlah yang Arabnya tu. Natijah. Maksudnya ataupun pengakhiran sesuatu. Atau kesan. Kalau yang tadi dia nampak permulaan. Ulun nuha dia nampak kesan dia. Dia nampak pengakhiran dia di mana. Apakah benda akhir yang perlu dibuat? Ataupun dia nampak akibat daripada perbuatan. Boleh faham tak? Orang yang menuntut ilmu, mudah-mudahan bila dia ada sedikit dalam proses untuk menjadi ulul albab dan ulun nuha, dia akan nampak apa yang dia buat tu dan kesan.
Orang macam ni, dia tidak, orang panggil bila dia buat sesuatu, kesan dia akan baik insya-Allah. Boleh faham tak? Sebab dia nampak masa dia nak buat. Kalau dia nak buat benda tu tak baik, ulun Nuha ni biasanya dia tak akan buat benda tu selagi mana dia tidak memerhatikan apa yang dia nak buat dan apa akibat dia. Itu orang panggil ulun Nuha. Kalau dia tengok akibat yang tidak baik, berdasarkan ilmu yang benar, berdasarkan guide daripada para ulama, maka ketika itu dia tidak akan melakukan. Itu orang panggil ulul albab, ulun Nuha. Bila sebut ulul albab, ulun Nuha, banyak penafsiran dia lebih detail. Cuma untuk kita faham mudah, iaitu dia nampak permulaan dan dia nampak akhir. Dia nampak kalau dia, ataupun dia nampak apa yang dia nak mulakan dan apa yang dia akhirkan. Ataupun dia nampak bila dia mulakan sesuatu, dia tahu dia nak lakukan sesuatu, dia nampak akibat. Bila yang tadi kita sebut ulul absar. Ulul absar apa dia? Ni orang panggil penglihatan hati. Iaitu dia nampak diri dia. Dia nampak aib dia, kurang. Tapi kalau orang asyik nak tunjuk dia bagus saja, nak tunjuk dia hebat saja, bila berjumpa dengan para ulama pun ataupun guru-guru mursyid pun bukan nak minta tarbiyah dia, tapi nak tunjuk dia pun bagus, dia tu hebat. Apa yang kita nampak? Tak jadilah dia ulul absar. Ni dia ada ubat. Patutnya kita pergi jumpa orang yang ada ubat, minta ubat. Ada tak orang pergi jumpa doktor, minta lain? Doktor, saya datang nak minta kereta sebiji. Jadi dia dah lari daripada asas. Jadi jumpa ulama, Ustaz, minta tolong doakan saya, Ustaz ya. Doakan saya nak dapat kereta besar satu. Tak kena. Orang suruh minta ubat. Yang boleh bagusnya, Ustaz, saya ada kereta besar, saya nak minta Ustaz doakan dan tolong tunjukkan saya macam mana saya nak gunakan agar untuk kereta besar saya ni menjadi asbab saya masuk syurga. Tu betul, minta ubat. Ustaz, minta tolong doakan saya nuan rezeki Ustaz agar dipermudahkan ibadat saya, dipermudahkan saya bersedekah macam orang kaya. Tu ubat. Kan biarlah kena betul. Tak kena lah. Ataupun datang-datang, Ustaz, I love you. Dah lain lah macam ni. Tiba-tiba I love you lah. Yang itu kena ikut kaedah dia, adab dia. Anta wakil. Macam Khadijah. Ini dah cerita lain pula. Buya teringat masa Buya mengubat dulu kat Shah Alam. Ada yang datang. Mailah datang nak mengubat. Lepas tu ada seorang tu masuk. Bukan main lawa lagi. Masuk-masuk, dia pun duduk depan Buya. Dia kata, ya, ada masalah apa tuan? Saya cik Ustaz. Oh, baik. Cik, ada masalah apa? Saya tak ada apa masalah. Saya datang nak tanya, Ustaz dah kahwin ke belum? Sudah. Macam-macam dah antara perkara, akhirnya Buya tutup klinik, Buya tak mau buat. Bukan pasal Buya tergoda ke apa, tapi ujian ni bersekolah. Dia dah melarat-larat, mengarut-ngarut. Jumpa bukan minta ubat dah, minta lain. Ada yang minta, Ustaz, tolong Ustaz, saya di keturunan Raja Johor. Dia orang ada tanah-tanah dibahagikan sekitar Johor. Saya ni jauh sikit, bau-bau bacang. Ni saya tunjukkan pelan je. Okay. Jadi saya minta Ustaz tolong doakan, ambutkan, jampikan supaya saya dapat tanah-tanah ni. Kalau saya dapat tanah-tanah ni Ustaz, Ustaz punya 10%. Hantu betul. Ingat aku apa? Penasihat apa ni? Penasihat siapa tu? Terlupa pula nama dia. Penasihat tu. Cerita Piramli tu. Penasihat apa tu? Siapa ingat? Yang persen. Dalam. Bukan. Dalam.
Yang penasihat tu yang 3 Abdul tu, 3 Abdul. Yang Sadik Tiga Raga. Sadik Tiga Raga. Ingat apa? Yang misai kontot tu. Bila Buya tengok ni nak mengarut ni. Dah samakan kita pula macam bomo-bomo yang tak mengaji. Kita ni nak mengajar ilmu. Jadi Buya nampak benda itu tidak bermanfaat. Dan Buya nampak Buya sepatutnya bukan ke arah situ. Buya lebih bermanfaat dalam mentarbiah dan menyampaikan ilmu. Maka Buya stop. Mudah-mudahan Allah bimbing yang paling baik. Yang terbaik insyaAllah. Baik. Itu dia. Itu 4 tadi ya. Itu sebagai kadar ulangan. Mengingat tadi ulul nuha, ulul absar, ulul ilmi, ulul albab, ulul nuha, ulul absar. Jadi kalau melihat kepada ayat diri kita, maka perlukan kepada absar, iaitu perlukan kepada penglihatan mata. Sebab mata yang ini takkan nampak. Baik. Dan seterusnya, dan menambahkan pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhan Azza wa Jalla. Nampak? Ilmu yang bermanfaat, bertambah dia pengetahuan, ilmu dia tentang ibadat dia kepada Allah. Akhirnya dia tahu solat dengan hukum hakamnya, tahu syarat-syarat sahnya, ibadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, yang asas. Kemudiannya ibadah-ibadah dari segi umum. Contohnya sebagaimana dia sebutkan oleh para ulama, di antara Imam Yusuf Al-Qaradawi, kitabnya Al-Ibadatu fil Islam, iaitu al-ibadatu, makna ibadah secara umum itu apa dia? Ibaratun an kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al. Iaitu satu ibarat kepada setiap perkara yang disukai oleh Allah dan diridai oleh Allah daripada kata-kata dan perbuatan. Maka orang yang macam ini, orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat akan membantu ibadah dia. Kata-kata dia akan terdorong bila dia belajar ilmu tu kalau bermanfaat, dia tahu apa yang dia nak cakap. Mesti dia akan bercakap sesuatu yang Allah suka dan Allah redha. Kerana itu ibadah. Duduk seorang-seorang, kalau dia nak menyanyi pun, dia menyanyi sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah. Kalau dia nak berzikir kepada sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah. Kan sekarang ni banyak selawat-selawat, zikir-zikir. Seorang-seorang kalau munajat, Qad kafani tu jangan pandang hanya sekadar hiburan kalau boleh hayati baca tu tiap-tiap hari. Kan? Bila sebut Qad kafani ilmu Rabbi tu saja, itu pun Allah. Kan? Bila Habib Abdullah kata apa? Qad kafani. Apa maksud dia? Telah cukup bagiku ilmu Rabbi, ilmu Tuhan. Cukup akan bagiku ilmu Tuhan. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaanku dan usaha. Cukup dah ilmu Tuhanku bagiku daripada soalan, mana tak payah doa, tak payah usaha. Sebab Allah dah tahu belaka dah. Apa yang kita dapat, dia pergi ke situ nak mengkondem. Padahal kena faham Qad kafani ini munajat, pengiktirafan Habib Abdullah kepada Allah. Habib Abdullah ni nak mengiktiraf Allah tu siapa? Kepada diri dia. Besarnya Allah, hebatnya Allah. Ilmu Allah tu sebenarnya melebihi daripada perlu kita minta. Allah tahu apa yang kita nak. Allah tahu apa yang kita usahakan. Hatta kalau kita tak buat semua tu, Allah tetap tahu apa keperluan kita. Betul tak ya? Habib Abdullah nak hebatnya Allah. Tapi bila pada hak diri kita, itu memang disuruh oleh Allah. Minta pada Allah, usaha. Nak menunjukkan kesungguhan kita pula. Tapi nak beritahu bila pada Allah, lemahnya kita di sisi Allah. Allah ni, tak payah kita nak follow up, ataupun kita nak desak-desak. Allah tahu belaka. Itu yang disebutkan kafan.
Kalau Habib Abdullah maksudkan tak perlu doa, tak perlu apa, Allah tahu dah belaka. Macam setengah-setengah orang dia cakap. Tak payah usaha, tak payah apa. Bukan itu maksud dia. Kan itu dia sebut dalam rangkap dia kata apa? Fadu'ai wa ibtihali. Doaku ya Allah. Dan ibtihal maknanya apa dia orang panggil doa yang membawa kepada menangis. Doa yang membawa kepada maknanya tunjukkan kerusingan, keresahan hati. Fadu'ai wa ibtihali. Dia kata apa? Syahidun li bintiqari. Menjadi saksi bagi aku ke atas kekurangan aku. Nampak tak? Kan dia tegang tu. Kan dia cakap dia berdoa. Kan dia cakap dia berikhtiar, dia usaha. Dan diberitahu benda itu saksi. Kita ni fakir kepada Allah. Perlu kepada Allah. Itu je tujuan kita berdoa. Sebab kita nak beritahu kita perlu kepada Allah. Melemahkan, tunjukkan lemahnya diri kita. Bedal ulama-ulama tanpa usul Faisal, ngaji pun tak bersanad, akhirnya tak tahu ideologi penulis kita, apa tujuan dia cakap begitu, apa tujuan dia begini-gini. Nampak tak? Tak dapat ilmu sempurna. Yang dia faham, apa yang dia faham. Bukan apa yang Tok Guru tu faham. Akhirnya terputus dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ni faham? Berapa dah ni? Weh, dah 11 suku dah. Patut muka macam nak tidur belaka. Semua dah goyang-goyang. Goyang-goyang. Nanti kan goyang. Dah goyang. Dia dah mula-mula tadi goyang dia ke bawah. Dah lama-lama tu goyang dia dah kiri kanan. Kita habiskan sikit ni. Iaitu apa dia? Seperti ilmu yang lebih daripada, dia kata, hatimu dengan aib dirimu dan menambahkan pengetahuan ibadat kepada Tuhanmu. Kita kan dah belajar itu hari, alhamdulillah, Allah beri taufik. Cuma nak kena ulang, belajar tentang ibadat. Cuma bila bab muamalat kita tak dapat nak selesai itu, insya-Allah. Minta pada Allah aturkan kembali bagi kita elok-elok. Bila dah jadi PKP ni dah macam-macam. Jadi akhirnya Buya penumpukan pada sesuatu yang sesuai dengan antum, yang perlu pada antum. Jadi kitab Syekh Abdul Samad itu sesuai dalam yang mensyarahkan kitab Bidayah, yang mana dia ada juga hukum hakam di situ sedikit, dan masa yang sama ada tasawuf di situ, dan masa yang sama ada tauhid. Sebab masa kita yang sekarang minta tentu harap. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita minta doa pada Allah untuk aturkan kita. Baik. Dan mengurangkan akan seterusnya apa? Mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat. Dia akan bertambah. Bertambah dia kurang gemar dia pada dunia. Maksudnya keseronokan dunia ni, hiasan dunia ni dah kurang, tapi bertambah kepada gemarnya akhirat. Kalau otak dia asyik beri tumpuan, ke akhirat nanti aku begini, ke akhirat aku begini, apa-apa kau akan dapat ke akhirat. Jadi kalau dia ada rumah pun, rumah dia untuk akhirat. Dia asyik fokus ke situ. Kalau dia ada kereta-kereta untuk akhirat, macam mana aku nak jadikan kereta aku sebab aku nak ke akhirat berjaya. Bagaimana aku nak jadi rumah aku. Jadi isteri pun, bagaimana aku nak jadikan isteri aku sebab aku masuk syurga. Dia masuk syurga, aku pun masuk syurga. Dapat anak-anak. Itu semua benda kat dunia. Anak-anak aku pun macam mana nak jadi asbab dia untuk dia orang masuk syurga, aku masuk syurga. Fokus dia pada akhirat. Nampak tak? Sebab dia tahu. Kalau orang yang mengetahui hakikat sebenarnya, dia tidak demand, tapi dia dah tahu. Iaitu, Nabi dah sebut dalam satu hadis yang sahih, maka bila akhirat menjadi tumpuan dia, dunia ni Allah bagi mudah saja. Apa dia? Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghina'a fi qalbi. Siapa yang menjadi akhirat kan tumpuan dia, maka Allah akan jadikan dia hati kaya. Kaya yang tinggi martabatnya kat dunia ni, kaya hati. Bukan kaya harta, kaya hati. Sebab orang yang hati yang kaya, sikit pun dia rasa cukup. Berbanding dengan orang harta kaya, dia pasti hati dia banyak miskin. Kebanyakan yang miskin. Kan itu rasa tak cukup aja. Betul tidak? Tapi kalau hati kaya, settle. Alhamdulillah. Boleh faham tak? Maka ada
ja'alallahu ghina fi qalbi wa jama'a lahu syamlah. Allah selesaikan semua masalah dia. Lambat ke cepat ke, Allah akan selesaikan masalah dia, insya-Allah. Wa jama'u lahu syamlah wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang pada dia. Dunia, harta dunia datang pada dia itu mudah. Raghimah. Raghimah ni tak perlu usaha. Mudah. Itu nak kena faham. Nah, baik. Dan menambahkan mengetahuan dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia, menambah gemarmu kepada akhirat. Bukan dunia ni tak buat apa langsung, tapi maknanya semuanya itu tujuannya untuk akhirat. Ini orang bijak. Dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan akan segala ilmu-mu. Dan dia akhirnya bila ilmu bermanfaat, dia akan ilmu-ilmu yang macam mana bermanfaat? Ilmu yang membawa dia nampak kepada perkara yang boleh membinasakan ilmu. Boleh faham tak? Orang yang menuntut ilmu ni, dia akan nampak. Orang kalau dia dapat ilmu yang bermanfaat, dia belajar ilmu yang bermanfaat. Dia nampak benda-benda apa yang boleh rosakkan ilmu ni. Maksud rosakkan ilmu ni, maksudnya boleh menyebabkan dia faham silap, boleh membuatkan dia tidak beramal, atau boleh membuatkan dia takabur dan riak, benda-benda yang boleh merosakkan. Dia nampak, faham? Dia nampak. Dan membuat dia apa? Hingga engkau peliharakan akan dia dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan dan pendaya. Maknanya, dia akan nampak tipu daya syaitan. Bila dia ada ilmu, dia nampak bagaimana syaitan nak menyesatkan orang berilmu. Contoh kadang-kadang kalau orang berilmu ni diserang daripada sudut riak dan takabur dan ujub dia. Diserang daripada dia, contohnya dia membela anak yatim, membawa dia kepada makan harta anak yatim. Dia bukan tak ada ilmu, dia ada ilmu. Tapi akhirnya dia tertipu. Sebab apa? Sebab ilmu, mungkin ilmu dia yang dia dapat itu, sebab yang membawa kepada ilmu tu tak bermanfaat untuk diri dia. Kadang-kadang ilmu tu bermanfaat, tapi dengan sebab dosa dia, dengan sebab maksiat dia, yang sebab ni dengan sebab mata dia, akhirnya guru cakap macam ni, dia faham ke arah yang lain. Akhirnya dia makan harta anak yatim, makan hak orang, makan itu, makan ini. Ataupun dia kalau harta-harta wakaf dia gunakan untuk kepentingan diri dia. Ini jadi masalah. Itu orang-orang berilmu yang main-main. Syaitan dia akan usaha ke arah tu. Kadang-kadang orang yang berilmu dia kacau dengan was-was. Dia nak mengamalkan semua. Baca Fatihah pun. Bismillah, bismillah, bismillah. At-tahiyyah, at-tahiyyah, at-tahiyyah. Dia tu rasa sabdu tu tak masuk-masuk. At-tahiyyah, at-tahiyyah. Akhirnya makhraj berubah. Jadi at-tahiyyah. Jadi jim. Dia tak jadi ya, dia jadi jim. At-tahiyyah. Gitu dah. Tenang-tenang. Buat selamba. Abuya apa tu? Yang dekat Indonesia tu. Abuya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya Yahya. Dekat Indonesia tu. Bila orang tanya dia pasal was-was, dia kata banyak fikir. Jangan banyak fikir. Ini asyik fikir aja. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, datang fikir. Tadi takbirnya bunyi tak rohnya. Bunyi tak bal. Dia tu mikir. Bila baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, masa tu okey. Tapi bila dah habis itu, dia tadi alham ke alham. Ha ke ha. Dah lepas tu jalan aja lah. Ni Buya cakap kat dia. Lepas tu jalan. Sebab masa kita baca tu kan yang dah yakin. Jalan aja. Jangan fikir. Jangan banyak fikir. Bila banyak fikir, dia jadi masalah. Yang disuruh fikir pada makna yang kita baca. Yang penting masa kita baca itu, kita baca dengan yakin. Kadang-kadang, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita dah baca elok dah. Rahman. Ha tu dah sukun dah. Tapi bila dah tadi aku Rah ke Rahman. Dia jadi masalah. Sebab Buya pernah lalui benda tu. Jangan jalan aja. Dah. Jangan segantar. Baik. Tetapi maksudnya dekat sini dia nampak apa benda yang boleh merosakkan diri dia. Ataupun menghalang ilmu dia untuk berkembang. Dia dah nampak bila dia belajar menuntut ilmu yang bermanfaat, dia nampak halangan-halangan dia. Bukan maksudnya halangan tu maknanya tidak baik. Kadang-kadang dia nampak suami dia nampak anak-anak dia menjadi halangan. Bukan dia anak-anak dia tu jahat menghalang dia. Bukan suami dia tu jahat menghalang dia. Tapi dia nampak, dengan sebab ni aku jadi begini. Macam mana aku nak ubah, aku nak jadikan ia ni bukan menjadi halangan. Nampak tak? InsyaAllah khair.
Tapi dia dah nampak lah. Jadi bila dah nampak, dia akan usahalah yang mana mampu boleh elak. Tapi bukan semestinya halangan tu tak baik. Jangan silap faham. Boleh faham tak? Bukan mesti tak baik. Kadang-kadang halangan dia jiran dia. Bukan kadang-kadang jiran dia bukannya tak baik. Tapi asal nak pergi mengaji je dia datang rumah berdandang. Asal nak pergi mengaji je dia datang rumah berdandang. Dia datang ziarah kan baik tu. Assalamualaikum. Datang. Saya ni bukan tak nak datang hari lain kak. Tapi hari Selasa Khamis ni lah waktu saya boleh datang kak. Lepas tu saya pun tak tahulah kak. Pukul 10 je saya teringat muka kakak. Kalau tak tengok satu hari tak boleh kak. Oh ni jiran ni kena hati-hati ni, risau dia takut psycho. Pelik pula dah. Dah. Tapi kadang-kadang bukanlah maksudnya baiklah dia nak berziarah. Jadi kita kena fikirlah usahalah nasihat dia atau ajak dia sekali. Kalau awak nak tengok saya selalu, mungkinlah kita ni bila dia tengok dia teringat kakak dia yang dah meninggal, mana tahu bawa dia. Kalau macam tu akak ikut saya. Tiap-tiap hari akak boleh tengok. Jom ikut saya pergi pondok Ustaz Fadil. Kita pergi mengaji. Bukan sekadar muka saya je akak tengok. Muka ustaz saya pun akak boleh tengok. Kan bagus tu multi level marketing. Tak adalah maksudnya bukanlah buya. Maksudnya orang-orang alim kan disuruh lihat mukanya dengan niat apa. Bila melihat mereka mengingat kita pada Allah, janganlah fikir yang negatif. Boleh faham? Ni Google Meet ni boleh nampak muka ni. Tengok muka. Muka kamu pun. Tapi yang bagusnya si ada name tag. Ni ada tulis Siti Maya, Rahim Mislun, Miss Loni, Nur Aini. Senang nak panggil. Roshani, Nurlina, Muhammad Suhai. Sebab panjang sangat nama dia, banyak titik. Muhammad Suhai. Hamidi Tajuddin, Asma Ali, Hafizalina, Fatimah Abu Bakar, Azrah, Muhammad Taib, Dainab Osman, Takia, Muhammad Darha, Abahaman Rosna. Apa ni? Abahaman Rosna ni nama-nama dia digabung-gabung lah ni. Apa ni? Halim punya nama ni. Rohai Lizi, Norita, Kamisa, Yonan, Sarah Rahman, Tojo Kata Kawe. Wih, ni apa ni namanya? Ni Jawa pun tidak macam Jepun ni. Noria, Masnum Pata, Dia, Naim, Umi Safaria, Hasima Manan, Zainun Mu'ad. Oh ni, Zila, Aminah, 57 others. Yang ni ada lagi tak masuk dalam ni. Last kali tu, you. Yalah. Baik. Selesai kita takat tu. InsyaAllah nah. Mudah-mudahan Allah SWT permudah. 9:25 cukup dah kita rasanya. Ya. Jadi insyaAllah besok nanti kita minggu depan kita sambung lagi. Macam kuliah tafsir kita masih belum boleh mula. Pertamanya kitab tafsir insyaAllah dalam bilik Buya dekat Selangor tak ada. Dan atas kesungguhan antum. Kadang-kadang kan Buya sampai mimpi tahu bila antum ni bukan seorang dua tapi ramai-ramai memang nak sangat mengaji. Kadang Buya tu sampai termimpi. Mimpi Buya mengajar tafsir dengan antum. Kadang-kadang tapi tak mimpi-mimpi lagi. Jadi tak tahulah. Bukanlah itu jadi hujah, tidak. Buya nak beritahu kadang-kadang bila murid ni kuat sangat keinginan dia, guru pun sampai tu. Kadang-kadang dia mimpi anak murid dia tu. Kadang dia mimpi anak murid tu datang. Ya, saya datang Buya, tolong bimbing saya Buya. Ada. Di kalangan kamu ni ada yang Buya tak beritahu tapi ada. Tapi tak ramai kan. Tak ramai tu seorang je rasanya. Buya sampai mimpi dia. Maknanya hati dia tu agaknya kuat sangat tu. Agaknya sebelum dia tidur tu, Allah suruh zikir Allah, dia asyik Buya tapi tersedak tu. Kan? Zikir Allah. Dengan zikir Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita bertemu di masa akan datang. Ya. Jadi insya-Allah kita berjumpa ni. Nampak macam ada yang tak ada ni. Ilyas tak ada kan? Tak apalah, kan tanya banyak-banyak kan serabut. Ada Buya. Ada. Buka tak nampak. Kenapa tak dapat semua ni? Jadi Buya sangka baiklah. Ilyas wakil yang tak nampak sebenarnya ada. Jadi maknanya selamatlah yang memang tak ada, tapi Buya sangka ada. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Rasa Buya tak perlu buka soalan kot dah.
InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Barakallahu fikum ajma'in. Dan kita baca doa kita sama-sama insyaAllah. Buya rasa antum tak perlu kuatkan suara, tapi antum baca jujur-jujur. Dengar suara Buya saja. Dan aminkan dan ikut sekali. Sebab bila berganda-ganda tu Buya pun tak dengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وكل كل حلالا دائما وأخلا يا علماء نرضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج القلوب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Sama-sama akhir sekali ni kita baca sama-sama lah selawatnya, selawat yang biasa kita baca. Kita baca sama-sama insya-Allah. Allahumma Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita mudahkan Allah. Jumpa di masa akan datang insyaAllah. Barakallahu.